Di sebuah perkampungan kecil di India tepat saat seorang ibu sedang berjuang melahirkan anak keempatnya, di mana anak tertuanya yang bernama Ryan dan kedua adik laki-lakinya pun menunggu sang ibu selesai melahirkan. Dan tak lama si ibu pun melahirkan bayi perempuan yang disambut dengan bahagia oleh Ryan yang memang menginginkan adik perempuan setelah kedua adik sebelumnya laki-laki. Sang pendeta pun memberi kehormatan pada Ryan untuk memberikan nama pada adik barunya itu, di mana Ryan memberinya nama Durga, yang diambil dari nama salah satu dewi kepercayaan umat Hindu yang diakini sebagai dewi perlindungan perang dan kehancuran. Durga. Aha. Durga. Sebagai anak tertua, Ryan sering ditugaskan untuk mengasuh dan menjaga adik-adiknya yang selalu dilakukannya dengan tulus. Hingga suatu hari, Ryan diminta kedua orang tuanya untuk menjaga ketiga adiknya selama mereka pergi ke kota untuk membeli sesuatu yang akan pulang lebih larut malam. 2 hari kemudian saat kedua orang tuanya tak kunjung pulang, Ryan masih sabar menanti dan tetap menjaga adik-adiknya dengan baik. Namun, Ryan yang khawatir pun mencoba untuk menemui pendeta dengan membawa serta adik-adiknya. Pendeta itu pun meminta Ryan dan adik-adiknya beristirahat. Sementara dia mencoba untuk mencari tahu pada beberapa orang yang sering pergi ke kota untuk memastikan keberadaan orang tua Ryan. Ketika pagi Ryan pun tak sengaja mendengar percakapan si pendeta dengan seseorang, di mana rupanya, si pendeta itu berniat untuk menjual Durga pada orang lain yang memang sedang membutuhkan bayi perempuan. Ketika si pendeta meminta bayinya, Ryan jelas tak rela menyerahkannya walau dengan alasan apapun dan akan melakukan segala cara untuk melindungi adik-adiknya sekalipun harus membunuh di pendeta. Setelah itu, Ryan mengajak adik-adiknya pergi dari sana dan berniat membawanya ke kota dengan membuat penghalang di tengah jalan agar ada mobil yang berhenti, sehingga dia dan adik-adiknya bisa naik secara diam-diam. Saat terbangun Ryan pun sudah sampai di sebuah pasar yang ada di kota. Seketika Ryan mengacungkan parang pada supir truk yang dianggapnya akan berbuat sesuatu. Di sanalah pria bernama Sekar yang seorang pengepul sayur pun merasa ada yang beda dari diri Ryan, hingga dia pun akhirnya menjadikan Ryan sebagai teman. Sekar lalu bertanya bagaimana caranya Ryan dan adik-adiknya bisa bertahan hidup di sini. Ryan pun hanya meminta untuk diberikan pekerjaan untuk dia bisa menghidupi adik-adiknya. நான் காலையில இங்க ஒரு நாயை பார்த்தேன். அது இங்க தான் தூங்குது, இங்க தான் எனக்கு இங்கேயே ஒரு வேலை போட்டு கொடுங்க. Dengan dibantu Sekar, Ryan akhirnya bisa bekerja dan selalu melakukan pekerjaan apapun tanpa mengeluh. Dan karena penghasilannya pas-pasan, Ryan terpaksa berusaha mencukup gizi adik-adiknya walau dengan mengkonsumi susu dan roti sisa yang dibelinya dari seorang ibu pedagang. எனக்கு 2 தம்பிங்க ஒரு தங்கச்சி இருக்கு. கடையில மீந்து போன இட்லி இருந்தா கூட தங்கச்சிக்கு பால். Ryan pun meminta pada Sekar untuk memotong separuh upahnya selama bekerja asalkan dia bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk adik-adiknya. Dan tepat saat Sekar setuju, salah satu orang di pasar pun menyebut jika Ryan kelak akan menjadi jagoan yang berbahaya. 20 tahun kemudian, terlihat Shekhar yang sedang berbincang dengan seorang pebisnis yang berniat menguasai seluruh pedagang yang ada di wilayah itu dan sekitarnya, termasuk tempat berjualan Ryan dan 2 adik laki-lakinya yang saat ini menjadi pedagang. Shekhar yang mengenal betul Ryan bersaudara itu pun yakin jika Ryan tak akan menjual lapaknya dan memperingatkannya untuk tak berurusan dengan Ryan dan ketiga adiknya karena mereka dikenal akan melakukan apapun saat kehidupan mereka terusik. உங்ககிட்ட காரியம் ஆகுன்னு பேச வந்தா நீங்க பூச்சாண்டி காட்டுறீங்க. அவங்க ஒரு மாதிரியான ஆளு, அவ்வளவுதான் சொல்வேன். என்ன சேகரனே, நைட்லாம் ஹோட்டல்ல போய் நின்னுதாமே. Saat itulah, Mutu, adik pertama Ryan yang dikenal arogan, di mana saat dia tak mendengarkan peringatan Sekar. Tiba-tiba, diketahui rupanya saat ini Ryan memiliki usaha nasi goreng yang dibantu Mutu dan adik kedua Ryan yang bernama Manik, sementara Durga tetap mengurus dan menjaga rumah. கிளம்போது ஞாபகப்படுத்து, துர்கா ஃப்ரைட் ரைஸும் சிக்கன் ஃப்ரையும் கேட்டுச்சு. Kegigihan Ryan selama 20 tahun terakhir untuk bisa membesarkan dan mencukupi kebutuhan adik-adiknya yang kini mulai hidup serba cukup. Bahkan Ryan mampu memberikan pendidikan pada Manik hingga kuliah. Durga sendiri yang kini telah dewasa berperan layaknya seorang ibu yang mengurus rumah dan juga menyiapkan makan untuk ketiga kakak laki-lakinya itu.
உனக்கு தான் நான் வீட்ல சாப்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தேன்ல. ஏய், என்ன உன்னோட ரச்சியா போச்சு? இந்தா, எத்துக்க. அதில் என்ன இருக்குது? ஒண்ணுல நீ சாப்பிடு. Esok paginya Shekhar menemui Ryan terkait keributan yang dilakukan Mutu kemarin, di mana Shekhar pun menyarankan agar Ryan menemui seorang ketua gangster yang menguasai wilayah tersebut untuk mengklarifikasinya agar masalah ini tak berkepanjangan. Di sisi lain, si ketua gangster bernama Durai pun rupanya sedang mengadakan pertemuan dengan ketua gangster dari kelompok lain bernama Shetu, di mana rupanya Durai adalah orang yang berhasil merebut semua bisnis di kota itu setelah membunuh ayah Shetu. Meski mereka menyepakati perjanjian damai agar tak terjadi pertumpahan darah lagi, Shetu rupanya ingin membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Shetu pun ingin memperingatkan Durai bahwa dia akan merebut kembali apa yang pernah dikuasai sang ayah dengan kelompok baru yang dibentuknya saat ini. Tak lama, Ryan pun datang dan menyampaikan permintaan maaf atas kelakuan Mutu adiknya. Durai sebenarnya tak mau ambil pusing dengan permasalahan itu dan mempersilahkan Ryan untuk menyelesaikan sendiri masalah adiknya dengan menemui si pebisnis itu. Raya, உன் தம்பி கை ரொம்ப நீளமாகுது, சொல்லி வை. இல்லைண்ணா, இனிமேல் இப்படி நடக்காத பார்த்துக்கிறேண்ணா. உன் மூஞ்சிக்காக தான் விடுற Raya. Sepulang dari sana, Durga menyampaikan kabar buruk bahwa Mutu dibawa ke kantor polisi atas tindakannya pada si pebisnis, di mana Ryan pun segera ke sana sebelum Mutu dijebloskan ke dalam penjara. Si polisi pun tak bisa berbuat banyak dalam hal ini, apalagi Mutu selama ini sudah sering membuat onar di mana-mana, dan satu-satunya cara untuk mencegah Mutu masuk penjara adalah dengan menemui si pebisnis untuk meminta maaf dan mencabut laporannya. கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவனை போய் பார்த்து வாபஸ் வாங்க என்ன பண்ணணும்னு போய் பாரு. Dengan segera Ryan langsung menemui si pebisnis yang terbaring dalam perawatan, di mana Ryan pun mencoba untuk membujuknya agar mau mencabut laporannya. Namun, si pebisnis dengan tegas tak akan pernah mau mencabut laporan itu dan ingin melihat Mutu membusuk di dalam penjara, dan dengan sedikit intimidasi, ia pun akhirnya bersedia untuk mencabut laporannya. Alhasil Mutu pun bisa terbebas dari jerat hukum berkat bantuan sang kakak. Namun bukannya memperbaiki diri, Mutu meluapkan masalah hidupnya dengan menikmati minuman keras. Terlebih hubungannya dengan sang kekasih yang bernama Mega pun tak kunjung mendapat restu dari calon mertua karena masa depan Mutu yang tak jelas. Berbeda dengan Mutu, Manik yang dibiayai kuliah oleh Ryan justru malah sibuk berkampanye untuk mencalonkan diri sebagai calon pemimpin para mahasiswa dan sering terlibat keributan dengan calon kandidat lain yang merupakan anak dari orang kaya yang nekat melibatkan polisi agar Manik mundur dari pencalonannya. Manik pun menceritakan keluh kesahnya pada sang kakak. Namun bukannya mendapat dukungan moral, Ryan justru meminta Manik untuk mundur dari pencalonannya itu karena dianggap tak akan membawa pengaruh apapun untuk hidupnya. நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் ஒரு உலகம். ஒழுங்கா காலேஜ் போய் வாபஸ் வாங்கிட்டு படிக்கிற வேலையை பாரு. Di tempat berbeda, seorang komandan polisi baru saja mendapat tugas dari atasannya untuk membersihkan kota tersebut dari premanisme, di mana ia pun memiliki rencana untuk mengadu domba kelompok Durai dan kelompok Shetu agar dia tak perlu repot bekerja karena hanya menyaksikan dua kelompok itu saling membunuh satu sama lain. Komandan pun langsung bertindak dengan membayar beberapa orang untuk menghadang Shetu dalam perjalanan, meski akhirnya Shetu masih bisa selamat dari aksi penyerangan itu. Selesai dengan perintah dari komandan, alih-alih mendapatkan bayaran atas pekerjaannya, si komandan pun langsung menghabisi mereka agar bisa menghilangkan saksi mata sekaligus menjaga kerahasiaan rencananya. Rencana komandan pun berhasil saat Shetu yang baru saja diserang meyakini bahwa ini semua adalah ulah dari kelompok Durai dan mereka akan bersiap untuk menyerang balik. Di momen yang berbeda, Ryan terlihat sedang melakukan pertemuan dengan keluarga calon suami Durga dan sepakat untuk menikahkan keduanya. Akan tetapi yang menjadi pikiran Ryan pun adalah terkait pesta pernikahan meriah yang diinginkan pihak mempelai pria yang diketahui dari kalangan berada dan terpandang. Namun mengingat tradisi ada di sana bahwa seluruh biaya pernikahan harus ditanggung sepenuhnya oleh mempelai wanita, di mana Ryan pun harus bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk
Resepsi pernikahan adiknya itu. என் கடையை தங்கச்சிக்கே கொடுத்துட்றேன், அவ்வளோதான் முடியும். தம்பி 4 வார்த்தை பேசினாலும் நறுக்கு. Saat harus memikirkan biaya pernikahan sang adik, Mutu justru kembali dicaci maki dan dihina oleh ayahnya Mega, di mana Mutu yang kesal pun akhirnya melakukan ini. இதைத்தாண்டா நானும் சொல்றேன், நீ அவளை மொத்தமா அழிச்சிரோடா. அடிங் சொல்லினேங்கிறேன் போடா. Imbas dari perbuatannya, Mutu dihampiri Mega yang marah dengan sikap kasar Mutu pada sang ayah, hingga Mutu pun harus mendapat tamparan tepat di hadapan semua orang. Saat itulah, Mutu yang merasa telah ditertawakan oleh beberapa orang dari kelompok Durai yang sedang ada di sana tak mampu lagi menahan amarahnya dan berujung dengan keributan di antara mereka. Keributan di antara mereka pun tak bisa dihindari lagi. Terlebih, ada kelompok Shetu yang memang awalnya berniat untuk balas dendam pada kelompok Durai dan ikut terlibat dalam kerusuhan, di mana Mutu pun kini terjebak di antara kerusuhan dua kelompok tersebut. Pada akhirnya, Mutu menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kerusuhan itu. Yang tak lama, datanglah si komandan untuk memastikan bahwa rencana berjalan dengan sempurna ketika dua kelompok itu saling membunuh satu sama lain. Ketika dia hendak pergi, ia tak sengaja melihat Mutu tergeletak yang langsung memotretnya sebagai bukti dan mengira jika Mutu adalah salah satu orang dari kedua kelompok itu. Belum sempat melepas lelah setelah pulang berjualan, Ryan kembali dibuat kesal dengan ulah Mutu yang terlihat babak belur setelah membuat kekacauan. Ia yang sempat emosi pun akhirnya bisa ditenangkan kembali. Tak lama, terdengarlah panggilan telepon masuk dari Durai si ketua gangster, yang mana rupanya, salah satu korban tewas dalam kerusuhan tadi adalah putranya yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Di mana Durai pun mendengar kabar bahwa Mutu ikut terlibat dalam kerusuhan itu dan satu-satunya orang yang berhasil selamat sehingga ia menganggap bahwa Mutulah yang telah membunuh putranya. Di mana Ryan pun diminta untuk menyerahkan Mutu sebelum esok pagi dan akan mengutus seluruh anak buahnya untuk menghabisi adik-adiknya. நீ உன் தம்பியை கொடுக்கல, பசங்க உள்ள இறங்கிடுவானுங்க.